Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang kita berada di Ampang. Okey, hari ni kita nak buat kita nak periksa sistem pendawaian elektrik dekat rumah ni. Okey, first kali yang kita akan check, biasanya kita akan check DB dulu. Okey. Yang ni, benda ni dipanggil DB ataupun dalam bahasa Melayu kotak pengagihan elektrik. Okey, yang ni ibarat jantung elektrik. So kalau yang ni tak berfungsi, ibaratnya blackout, habislah satu rumah. So satu rumah tak ada elektrik. Okey, sekarang ni kita akan buka, kita akan check satu-satu. Okey, sekarang ni kita tengok nampak dekat rumah ni DB yang dia pakai cuma ada MCB. Okey, MCB jenama Multi9. Ni semua MCB yang kecil-kecil ni. Yang kecil-kecil dia pisah ni, satu-satu ni. Ni semua satu-satu. So yang ni adalah ELCB. Okey, satu lagi benda yang tak cukup, yang tak ada dekat sini adalah main switch. Okey, main switch tak ada. So yang ni protection kurang selamat lah rumah ni, sebab main switch dia tak ada. Okey, sekarang ni kita akan check dahulu ELCB dengan MCB ni dia berfungsi dengan baik ataupun tak. Okey, first kali yang kita kena tahu kalau ELCB ni kata panjang dia Earth Leakage Circuit Breaker. Okey. Okey, ELCB ni fungsi dia adalah untuk keselamatan pengguna sekiranya berlaku kabel leakage dengan kabel bumi. Okey, maksudnya kabel live leakage dengan kabel bumi ataupun kabel neutral leakage dengan kabel bumi. Jadi yang ni dia akan trip. Dia akan trip macam ni. Nampak? Okey, dia akan trip macam tu. Okey. So yang ni dia akan blackout lah. So dia akan jatuh. Okey, lagi satu fungsi dia bila rumah tu ada sistem pembumian dia bermasalah. So bila kilat sambar, so yang ni dia akan trip, dia mudah sensitif. Okey, sebab apa? Sebab sistem pembumian dia tak berapa cantik. Okey. Yang tu kena check balik lah berapa banyak faktor lah sistem pembumian tak elok. Kadang-kadang disebabkan oleh rintangan yang terlampau tinggi, kabel yang tak ikut spek. Okay, sistem pendawaian dalam rumah ada masalah. Okay. Dan lagi satu yang saya nak share, benda ni mudah je, semua orang boleh buat. Okay, untuk kita check benda ni berfungsi dengan baik ataupun tak, adalah kita tekan benda ni. Dia ada push button. Okay, yang ni dia panggil push button. So kita tekan benda ni, sepatutnya benda ni kena trip, tapi dia tak trip. Nampak? Kita tekan, dia tak trip. Tekan, dia tak trip. Okay, ni bermaksud ELCB ni dah rosak, so bahaya. In case nanti kalau tiba-tiba ada leakage dengan kabel bumi, yang ni dia tak trip, so DB ni boleh terbakar. Okay, DB ni boleh terbakar. Sebab apa? Sebab dia dah terlampau panas. Okay, dia sepatutnya bila dah leakage dia kena trip, tapi dia tak trip. So bila tak trip, nanti kabel-kabel kat sini dia akan cepat panas. So bila panas, dia touching kabel-kabel lain, so tu boleh menyebabkan dia mudah terbakar. So akan berlaku lah lita pintas kat rumah ni. Okay, lepas tu kita check pula MCB. Okay, MCB. Okay, MCB yang ni dia pakai 32M. Okay, sangat tidak sesuai. Sebab rumah ni tak ada aircon, tak ada water heater. Sepatutnya C20 ataupun C16 dah cukup. Okay. Okay, nampak dia ketat. Dia ketat. Okay, yang ni agak bahaya. Dia kurang sensitif. In case nanti kalau berlaku over voltage, so yang ni tak akan trip sebab dia keras. Dia keras.
Okay. Dia fungsi MCB ni, dia akan trip bila berlaku leakage antara kabel neutral dengan live. Okay. Okay, dia ada short antara kabel neutral dengan live. So, yang ni dia akan trip. So, bila lebih daripada capacity 32M, baru dia akan trip. So, sebab 32M ni terlampau tinggi. Okay. Untuk keselamatan, sepatutnya C16 dan C20 dah cukup. Okay. Ni ketat. Yang ni pun sama. Ketat. 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 Okey, yang ni 6M betul. Yang ni untuk lampu dengan kipas biasanya. Okey, yang ni pun 20M tak ada masalah, ikut spek Suruhanjaya Tenaga. Tapi kalau nak lebih selamat, boleh tukar kepada 16M. Okey. Tapi kena pastikan, kena cek dahululah pendawaian dia tu. Kalau kontraktor sebelum ni dia loop terlampau banyak untuk satu MCB, tapi pakai C16, dia akan cepat trip lah. Okay. So, kurang sesuai lah. Jadi, kalau nak pakai C16 ataupun C20, tengok keadaan macam mana. Okay, 6M okay. Okay, yang ni untuk lampu dengan kipas. Okay, yang ni tak ada masalah. Cumanya dia agak ketat. Yang ni pun sama, ketat. Okay, yang ni lagi teruk. Nampak tak ada bunyi langsung. Tak ada bunyi langsung. Okay, yang ni confirm. Ni memang dah rosak dah ni. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, biasanya kebanyakan rumah-rumah lama saya tengok dia pasang jenama Multi9. Jenama Multi9 ni jenama yang tak tahulah, mungkin dulu masa mula-mula pasang okey, tapi sekarang mungkin dah berpuluh tahun, so jadi kena tukar lah. Okay, kena tukar DB yang baru. Senang cerita, rumah ni kena tukar DB yang baru satu set. Pasang balik main switch, LCB pun dah rosak, MCB ni pun semua tukar baru. Semua kena ikut spek. Okay, ni pun banyak dah rosak. So, untuk keselamatan dan nak jaga pendawaian elektrik, kena tukar satu set DB ni untuk kita elakkan daripada berlaku litar pintas. Okay, sekejap lagi kita akan buka. Kita tengok pula macam mana kabel-kabel dekat dalam DB ni. Okay, yang ni lah keadaan DB bila kita dah buka. Okay, ada beberapa kabel yang kurang sesuai dan seeloknya kena tukar. Okay, macam yang ni. Yang ni untuk poin lampu. Yang ni kalau tengok dia pakai copper cuma 3 urat. Lampau halus. Sepatutnya copper kita pakai 7 urat. Okay. Copper 7 urat. Lagi satu, kalau kita tengok dekat sini, ni kabel ni. Kabel ni dia pakai lampau halus. Ni kabel saiz 4mm. 4mm. Sama dengan kabel yang ni. Okay, sepatutnya dia kena pakai kabel saiz 10mm baru betul. Okay, kabelnya terlampau kecil. So, ini agak berbahaya lah. So, kalau in case kalau pakai beban yang besar serentak dekat rumah ni, ada kemungkinan kabel ni boleh cair sebab dia tak dapat tampung beban sebab dia terlampau kecil. Okay, tengok bahagian bawah. Okay, bahagian bawah tak ada masalah. Yang ni kabel besar. Yang ni kabel saiz 25mm. So, agak besar ni tak ada masalah. Okay. Cuma kabel yang kat atas ni bermasalah, kena tukar. Okay. Lagi satu yang saya nak share dengan anda semua. Okay, biasanya kalau rumah yang dah lama, 10 tahun ke atas, kita kena servis. Okay. Biasanya setiap skru ni, okay, ni ada skru, nampak skru. Biasanya dia akan longgar.
Okay, dia akan longgar. Lama-lama dia akan longgar. Okay, jadi kita kena servis. Okay, kita kena check satu-satu. Yang mana yang longgar, kita kena ketatkan balik. Okay, kita sekarang ni saya akan tunjuk. Rumah ni anggaran lebih kurang dekat 25 tahun dah tak pernah servis. Saya tanya tuan rumah, dia kata tak pernah servis. Okay. Yang ni okey, ketat. Yang ni, nampak? Yang ni longgar. Nampak? Dia senang sangat pusing. Bahaya ni. In case nanti kalau kita guna beban elektrik yang besar kat sini, so sini akan mudah spark. Dia, okay, dia mudah berlaku percikan api. Sebab dia tak ketat. Okay, yang ni ketat. Tak ada masalah. Okay, yang ni pun sama, ketat. Ni ketat. Yang ni pun ketat. Yang ni pun longgar. Nampak? Ni longgar. Senang je. Okay, so agak membahaya. Yang ni kita pakai test pen untuk kita check dahulu skru dia longgar. Nanti kita akan ketatkan balik pakai screwdriver lah. Okay, lebih kemas. Okay, lebih ketat. Yang ni. Okay, yang ni tak ada masalah. So ada beberapa MCB. Skru pada MCB yang longgar. Okay, so yang tu kena ketatkan balik. So yang tu kena ketatkan balik. Lepas tu kita tengok pula bahagian bawah. Kita kena check semua sekali skru yang ada. Okay, ni ketat, tak ada masalah. Ini pun sama. Ini pun sama, okay. Yang ni tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay. So jadi kalau kita nak check betul-betul, kita kena pakai screwdriver mata lepel lah. Okay. Pastikan screwdriver tu ada insulation. Okay, ada penebat untuk keselamatan. Okay. Jadi kesimpulannya, rumah ni apa yang kita perlu buat adalah kena tukar DB satu set. Kena pasang ELCB, main switch dengan MCB yang baru. Okay. Lepas tu kabel yang ni pun kena tukar. Okay, kabel ni kena tukar minima pakai kabel saiz 10mm. Okay. Lepas tu untuk pendawaian lampu. Okay, seeloknya kena tarik barulah pendawaian lampu. Okay, tarik baru. Sebab dia cuma pakai 3 urat. Okay. Dan rumah ni ikutkan tak ada yang short. Cumanya rumah ni dah agak lama. Kebanyakan kabel penebat dia dah reput. So seeloknya kena rewiring balik rumah ni. Okay. Seeloknya kena rewiring balik rumah ni. Sebab akan datang kita tak tahu apa yang akan jadi. Okay. Katakanlah tiba-tiba kabel tu dah tak dapat nak tahan. Bila panas dia cepat cair, so dia akan mudah mudah terbakar. Sebab apa? Sebab penebat dia dah rosak, dia dah keras. Okay. So seeloknya kalau rumah lebih daripada 10 tahun ke atas, seeloknya kena buat rewiring balik. Okay. Jadi sekiranya anda ada sebarang masalah berkaitan pendawaian elektrik atau memerlukan servis kami, boleh hubungi kami di 0112252840. 0112252840. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ABR Usaha Elektrik untuk tengok lebih banyak lagi video-video yang kami kongsikan. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada video yang kami kongsikan. Okay. Dan kalau tak keberatan, boleh share lagi kepada orang lain supaya lebih ramai lagi yang boleh dapat manfaat musim PKP ni. Musim yang kebanyakannya semua orang duduk dekat rumah. So sekurang-kurangnya ambil sedikit masa untuk cek DB rumah anda. Okay. Buat apa yang saya sarankan. Yang benda-benda yang asas, cuma cek pakai ni, pakai tangan, rasa dia ketat ke tak. Okay.
Kalau ketat, seeloknya kena tukar baru terus. Okay, kena tukar baru. Untuk elakkan daripada terbakar di minyak atau berlakunya litar pintas. Okay, jadi sekianlah video daripada saya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.